إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita hari ini pada muka surat 156, Lum'atul I'tiqad, dan Ustaz ada share screen kitab yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kitab dia tu kitab syarah lah. Maksudnya kalau kita baca yang kita punya 156 tu, kita tidak menetapkan. Situ kan? Bukan. Muka surat 158. Sambungan dia. Kita dah baca tu muka surat 158. Okey, 158 muka surat 97. Okey. Ni maksud kita masih lagi membicarakan tentang sahabat-sahabat yang diberikan khabar gembira dengan syurga ya. Kita dah sebut hari itu siapa? Kita dah sebut hari itu. Yang pertama itu di sini Az-Zubair, ya, disebut kan, Talhah bin Ubaidillah, Khulafa Ar-Rasyidin tu, yang 4 orang, Abu Bakar, Umar dan Uthman tu. Kemudian Talhah bin Ubaidillah kita dah baca dah. Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf kan. Dan Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Waqqas ni di antara orang yang disampaikan khabar gembira dengan syurga. Maknanya bahawa dia ni ahli syurga lah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik daripada Bani Abdul Manaf bin Zuhrah, orang yang pertama sekali memanah dalam Islam lah. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama sekali memanah dalam apa nama perang di jalan Allah taala tadi, jihad. Dia mati di rumah dia di qasr. Qasr ni istana lah. Di Al-Aqiq, ya, nama tempat Al-Aqiq, terletak lebih kurang 10 mil, 10 batu daripada bandar Al-Madinah Al-Munawwarah, zadahallahu tanwiran wa tashrifan, dan dikebumikan di Al-Baqi' radhiyallahu anhu pada tahun yang ke-55 Hijriyah. 55 Hijriyah, pada ketika umur dia 82 tahun radhiyallahu anhu. Ini orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid, dia adalah anak pada Zaid bin Amr bin Nufail Al-Adawi. Dan Sa'id bin Zaid ni maknanya di antara orang yang terdahulu memeluk Islam lah, as-sabiqin, orang-orang yang terawal memeluk Islam. Ayah dia maknanya berarti ayah dia tidak menyembah berhala. Sebelum perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dia memang tak sembah berhala. Dan ayah dia maknanya orang yang membenci berhala lah, mengutuk berhala, dan dia dibunuh lah kerana dia mengutuk berhala tu oleh kaum Quraisy. Dan ayah dia ni maknanya terkenal sebagai seorang penyelamat bagi baby perempuan yang nak ditanam hidup zaman jahiliah. Jadi kalau ayah dia ada dengar satu keluarga melahirkan satu laki-laki yang isteri dia melahirkan anak perempuan, dia cepat-cepat lari pergi ke rumah tersebut untuk selamatkan baby perempuan tersebut. Jika tidak, maka nanti ayah dia akan tanam anak perempuan itu hidup-hidup. Jahiliah kan, kenapa malu? Zaman jahiliah ni, orang jahiliah ni dia pemalu bila dapat anak perempuan. Dia sanggup tak keluar rumah menyorok, kalau keluar rumah tutup muka. Kenapa? Kerana malu yang amat sangat. Jadi dia sanggup bunuh anak perempuan daripada tadi, zaman jahiliah. Jadi ayah kepada Sa'id tadi itu, Zaid bin Amr bin Nufail ni, dia pergi jumpa ayah kepada baby tu. Dia kata, kamu serahkan anak perempuan kamu kepada aku, jangan bunuh dia. Jangan kamu bunuh dia, serahkan anak perempuan kamu kepada aku, kan, biar aku yang memelihara dia, biar aku yang menjaga dia, yang memberi makan minum pada dia sampai dia besar nanti. Bila nanti dia dah besar nanti, kalau kamu nak ambil balik, ambil lah. Kalau kamu tak nak ambil, biar dia dengan aku lah, aku belah dia. Jadi maknanya dia terkenal sebagai penyelamat baby perempuan di zaman jahiliah. Ni ayah dia, Zaid bin Amr bin Nufail
Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku melihat satu hari Sa'id bin Zaid Zaid bin Amr bin Nufail ini dia bersandar di dinding Kaabah dan dia berkata, wahai sekalian kaum Quraisy, pada hari ini tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang berada di atas agama seperti agamaku. Agamaku adalah agama Ibrahim dan Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim. Maka dia mencaci berhala Quraisy, lalu mereka pun membunuhnya. Mereka membunuhnya. Mereka bunuh ni zaman Nabi ni ada darah, tapi Nabi belum jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum jadi Nabi lagi. Ya. Jadi akhirnya bila di zaman kenabian, Fatimah Asma pun tanyalah kepada Nabi SAW tentang Zaid bin Amr bin Nufail ini. Maka kata Nabi SAW dia akan dibangkitkan sebagai satu umat. Sebagai satu umat je lah. Ya, sebab dia bukan termasuk di kalangan umat Nabi SAW. Sebab Nabi belum diutuskan. Nabi belum diutuskan. Walaupun Nabi dah ada masa itu. Itu yang disebut dalam kitab tarikh lah. Okey. Jadi maknanya anak dia tu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah salah seorang juga yang sampaikan kabar gembira dengan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mati di Al-Madinah Al-Munawwarah dan dikebumikan di Baqi' jugalah. Dia wafat di Al-Aqiq dalam tempat tu pada tahun yang ke-51 Hijriah, maknanya 4 tahun lah sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal kan, dan setahun selepas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meninggal kan, 50 Hijrah kan, kalau tak silap saya lah. Okey, ketika umur dia 70 tahun lebih lah, 70 tahun lebih umur dia. Kemudian lagi yang disampaikan kabar gembira oleh Nabi SAW tentang syurga ialah Abu Ubaidah, iaitu Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu daripada Bani Fihr. Dia juga termasuk di kalangan as-sabiqin, mereka yang terdahulu ataupun terawal memeluk Islam. Wafat di Ordon maksudnya di Jordan lah. Dia wafat meninggal di Jordan radhiyallahu anhu kena wabak ta'un bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Ta'un Amwas pada tahun yang ke 18 Hijriah ketika umur dia 58 tahun. Mana taklah tua mana kan. Dia Abu Ubaidah Amin hadhil ummah yang digelar oleh Nabi SAW sebagai Amin hadhi al-ummah, penjaga ataupun pengaman bagi umat inilah. Kan, yang menjaga amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia juga seorang yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai syurga. Dan di antara mereka yang disaksikan oleh Nabi SAW dengan syurga ialah Al-Hasan wal-Husain. Hasan dan Husain ni cucu Nabi SAW lah. Sayyidah Syababi Ahl Jannah, ketua pemuda di syurga ni, Al-Hasan dan Al-Husain. Raihanah, mana penyejuk hati ataupun orang yang Nabi SAW sangat cintai lah. Nabi SAW bersabda, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Dia riwayat Tirmizi lah. Penghulu atau ketua pemuda syurga. Kata dan dia berkata, Tirmizi berkata rahimahullah radhiyallahu anhu, hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Qala dan Rasulullah SAW bersabda tentang Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Nabi kata dekat Thabit bin Qais, innaka lasta min ahli an-nar, engkau bukan daripada ahli neraka, walakinnaka min ahli jannah, akan tapi engkau daripada ahli syurga. Thabit bin Qais ni kan turun ayat surah Al-Hujurat tu kan. Ayat daripada surah Al-Hujurat. Ayat ni turun mengajar adab kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ketika ayat ni turun, mana sahabat yang bernama Thabit bin Qais ni, okey, dia ni adalah penyampai apa yang dicakap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi cakap
maka sahabat yang dekat-dekat dengarlah suara Nabi SAW. Tapi sahabat-sahabat yang jauh di belakang tu tak boleh dengar suara Nabi SAW. Jadi Sabit bin Qais ni dia suara dia kuat. Bukan, suara dia kuat. Jadi mana dia akan bercakap kuat-kuat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadilah. Okay? Jadi nanti bila turun ayat ni, Allah, dia ingat ayat ni turun kat dia. Dia ingat ayat ni turun, maksudnya menyatakan bahawa dia ni dah berdosa, masuk neraka, terbatal amalan pahala-pahala kebaikan dia. Pasal apa? Pasal tentu suara dia lebih kuat daripada suara Nabi SAW. Kan? Jadi dia tak keluar rumah. Bila turun ayat ni, dia balik rumah, dia sedih, murung, dia kemurungan. Murung yang amat sangat. Sedih. Kan? Nangis. Jadi satu hari Nabi kita mana dia? Sabit bin Qais ni tak ada pun. Tak datang pun, mana ada Sabit bin Qais. Maka Nabi suruh sahabat pergi cari Sabit bin Qais di rumah dia. Jadi bila sampai di rumah, dia tengok dia ni menundukkan kepala dia dalam keadaan dia murung, sedih. Dia kata, apa yang kena pada kamu? Dia kata, Allah telah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu lebih daripada suara Nabi SAW, dan janganlah kamu meninggikan baginya suara sebagaimana kamu bercakap dengan sebahagian yang lain, bahawa nanti akan terhapus amalan kamu dan kamu tidak menyedarinya. Dia kata, amalan aku dah terhapus dah. Segala pahala aku dah terhapus dah, dia kata, dan aku ni ahli neraka, dia kata. Maka dia pun balik lah, sahabat tadi. Balik bertemu dengan Nabi SAW, beritahu dekat Nabi apa yang diucapkan oleh Sabit bin Qais itu. Maka Nabi kata, kamu beritahu dekat dia, pergi beritahu dekat dia bahawa kamu bukan daripada ahli neraka, akan tetapi kamu daripada ahli syurga. Nah, itu dia kisah dia. Ya. Jadi sebab tu nanti pada masa yang akan datang, maknanya sahabat-sahabat bila duduk sesama mereka, dia tengok Sabit bin Qais datang, dia kata, kamu nak tengok ni ahli syurga, ahli syurga dah datang. Ahli syurga dah masuk dalam majlis kita. Maknanya dia kata ahli syurga sebab apa? Sebab Nabi SAW dah sampaikan bahawa Sabit bin Qais adalah ahli syurga. Dia bukan daripada ahli neraka. Ya Allah. Orang yang masih hidup, yang disampaikan bahawa dia itu termasuk di kalangan ahli syurga, tidak masuk neraka. Radhiyallahu anhu. Baik, adapun tentang Hasan pula. Hasan dia adalah cucu Rasulullah SAW dan Raihanatahu. Maksud Raihanah ni maksud dia buah hati. Bukan, penawar hati, penawar jantung Nabi SAW. Dan dia adalah Amirul Mukminin bin Amirul Mukminin. Dia pernah dilantik sebagai khalifah selepas ayahnya, selepas Ali bin Abi Talib. Dia adalah Amirul Mukminin bin Amirul Mukminin, ketua orang-orang beriman, anak kepada ketua orang-orang beriman Ali bin Abi Talib. Ya, dan akhirnya perbulannya dia jadi setahun ke apa, dia jadi khalifah. Kemudian dia pergi jumpa Muawiyah dan dia serahkan jawatan itu kepada Muawiyah kerana dia nak apa? Dia nak hubung, dia nak satukan seluruh kaum muslimin yang nampak macam telah berpecah kan. Jadi maknanya seluruh kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Jadi dia yakni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dilahirkan pada tahun 15 tahun yang ketiga Hijriyah, tahun yang ketiga Hijrah, dah 3 tahun Islam berhijrah. Maka bulan Ramadan, 15 Ramadan, dia pun dilahirkan di Al-Madinah dan dia wafat di Madinah. Dia meninggal di Madinah radhiyallahu anhu. Maknanya, dan dikebumikan di Al-Baqi'. Dikebumikan di Al-Baqi' pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriyah. Jadi kalau siapa-siapa di antara pelajar yang dah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi tengokkan di sebelah Madinah Masjid Nabi itu ada perkuburan Baqi' kan. Jadi mana kita nampaklah kubur banyak. Kubur para sahabat tu banyak kan. Tapi tak tahu siapa kubur siapa. Kan? Sebab tak ditulis nama. Itulah sunnahnya. Kan sunnahnya tak ditulis nama di batu-batu nisan. Jadi kalau ada orang tulis nama di batu nisan, itu perbuatan bid'ah yang diingkari lah. Habis tu orang tanya, macam mana kita nak kenal kubur mak kita, kubur pak kita? Jadi tanya balik dia, habis tu macam mana Rasulullah kenal kubur saudara-saudara dia SAW, kubur sahabat-sahabat dia? Macam mana sahabat-sahabat Nabi SAW yang meninggal di kubur daripada dikenali oleh anak-anak mereka? Tanya balik soalan tu.
Kalau orang tanya kita lah, habis tu kalau tak tulis nama macam mana nak kenal kubur mak kita? Kan. Jadi jawapan dia soalan balik. Habis tu macam mana sahabat-sahabat kenal kubur saudara mara mereka? Kalau kamu dah pergi Baqi' kan, contohnya kalau kamu dah pergi Madinah, kamu nampak tak kubur macam mana kuburan di Al-Baqi' tadi. Macam itulah dia perkuburan sunnah. Orang awam dan pemerintah ataupun raja-raja tadi kubur dia sama dengan orang awam. Macam tu ya, tak ada dihias-hias dengan kepuk-kepuk, apa nama, dihias dengan kristal-kristal. Ini semua perkara-perkara bid'ah yang meniru perbuatan orang-orang ahli kitab, kan? Jadi maknanya kita sebagai anak-anak yang belajar, nanti kita dah tahu kalau ibu bapa kita meninggal, kan? Nak kata pasti meninggal lah, tak dapat lari lah, mana kita semua akan meninggal dunia. Jadi kalau mak ayah kita meninggal dulu, jadi apa yang kita perlu buat, kita ingkari perbuatan orang yang nak buat batu nisan, tulis batu nama, tulis Al-Fatihah lah, buat kepuk lah. Kepuk ni binaan di atas kubur tu kan, dia buat macam simen, dia buat pasang macam mozaik tile tu kan. Dan kubur ni adalah perkara yang dilarang dalam agama Islam. Tapi itulah kebanyakan orang dah buat, dan mereka buat kerana kejahilan mereka dalam agama lah. Para mufti pun tak tahu sebab apa. Kan para mufti pun tak bercakap bab ni, kalau bercakap tu orang tak buat. Jadi itulah maknanya kita tahu sebab. Yalah kita belajar dalam hadis. Depa pun kalau depa belajar hadis, kenapa depa tak ikut? Tak tahulah apa pandangan dan fatwa depa. Jadi kalau kamu kenal siapa, bolehlah tanya kenapa mufti berdiam diri apa semua dengan perbuatan mungkar ini kan. Mungkin dia anggap itulah apa-apa ni kan. Apa salahnya? Itulah biasa dalil dan hujah yang kita dengar daripada orang-orang yang tak mau mengikuti sunnah Nabi ni kan. Sebagiannya tahu dan kebanyakannya tak tahu kan. Yang tahu dia tak menjelaskan dan sebagainya begitu. Baik, kita telah masalah kubur tadi kan macam tu. Maknanya kita ingat itulah sunnah. Kubur ni masalah kena letak batu, kita ambil batu sungai ke, letak kat kepala dia tu sebagai tanda itu adalah kubur. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW, letak pada kubur seorang sahabat dia, kan? Nabi kata supaya aku boleh kenal. Saudara susu Nabi SAW kan? Nama apa saya dah lupa. Nabi kata supaya aku boleh kenal di mana kubur saudara aku. Tanda dengan batu tadi. Jadi kita tengok dekat Baqi' semua batu-batu macam tu. Letak tanda di atas kuburan tadi. Baik. Itu contoh dia kan. Jadi Al-Husain pula, dia adalah cucu Rasulullah SAW dan juga buah hati Rasulullah SAW. Anak lelaki kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun yang keempat Hijriah, mana setahun selepas Al-Hasan lah. Husain ni adik lah. Dan dia dibunuh di Karbala. Karbala ni di Iraq lah kan. Pada mana di Iraq atau Iran? Karbala. Di Iraq kan? Ya, Iraq. Pada 10 Muharram. Jadi pada tahun 10 Muharram ni lah Syiah mengambil apa nama tarikh ni lah yang mereka buat siksa diri mereka tu. Kan? Konon-kononnya Syiah ni mereka melahirkan perasaan kesal yang amat sangat. Kenapa? Kerana tok nenek mereka tadi tak ambil berat, tak mempertahankan Al-Husain. Jadi maknanya mereka ni menyesali di atas dosa tok nenek mereka, maka mereka pun pukul badan mereka. Tengok tak? Syiah pukul badan. Kan? Kita boleh share di sini lah. Okey, santai-santai je ni. Okey. Tengok. Kita tengok video apa nama? Syiah. Syiah yang saya tulis ya. Kita boleh tengok. Syi'atu fi Ashri al-Muharram. Siapa pernah tengok? Syi'atu fil Ashri al-Muharram video. Kita tengok video, okey. Mana Syiah menyiksa diri mereka tadi. Mana dia? Ni. Nampak tak video ni? Okey ya. Nampak tak video ni? Nampak tak? Tolong respon. Nampak tak? Nampak tak? نوزع شاي وماي من اول يوم محرم لحد يوم 15. هاي الزاير من يجي Kalau tengok ada sana ada Syiah
yang apa nama dia siksa diri dia pun. Pernah tengok Syiah tadi? Kita tengok Syiah. Okay, saya kutip sini. Syiah. Okay. Ni tunjuklah. Berarti mungkin ada pelajar yang belum dah tengok kan. Yu'adzibuna anfusahum. Yu'adzibuna anfusahum. Fil Ashr al-Muharram. ذكرى عاشوراء حدث هام، لكنها تبقى حتى اليوم رمزا للتفرقة بين السنة والشيعة. إنها ذكرى معركة كربلاء التي حدثت في العراق في 10 من محرم حسب التقويم الهجري قبل أكثر من 1334 عاما. الإمام الحسين ابن الإمام علي قتل في يعتبرون علي بن أبي هذا، وتبقى الخلافات بين السنة والشيعة. Okey, nampak tak tadi? Nampak tak video? Tak nak kamu jawab? Okey lah. Tak Ustaz pun tak tahu kamu nampak ke tidak. Kalau kamu jawab Ustaz tahu lah. Itu cerita dia tentang Syiah tadi kan. Di Karbala tadi pun menyesal di atas apa nama nenek dia, moyang dia pun yang tak menolong Al-Husain gitu kan. Dan depa ni itulah depa kafirkan semua sahabat-sahabat lah Syiah ni. Baik, dibunuh di Karbala pada tahun yang ke-61 Hijriyah. Adapun apa nama Al-Hasan tadi tahun yang ke-50 Hijrah. Maknanya 16 tahun lepas tu barulah adik dia iaitu Al-Husain mati dibunuh, dipotong kepala dia. Kepala dia dipotong, dipancung leher dia. Okey. Adapun sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari Al-Khazraji, orang Ansar, dia adalah khatibul Ansar lah. Kan? Dia ni adalah seorang khatib yang berkhutbah, seorang yang apa nama penyampai khutbah di kalangan Al-Ansar, mati dibunuh ya. Mati syahid pada hari perang Al-Yamamah. Perang Yamamah ni dengan apa? Musailimah Kadzdzab tu kan. Pada tahun yang ke-11 Hijrah. Kan? Ataupun di awal tahun yang ke-12 Hijrah. Dia mati pada masa tu Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Baik, sini Syekh Ibn Utsaimin dia sebutlah mereka yang ditentukan daripada ahli neraka dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Di antara mereka yang ditentukan sebagai ahli neraka oleh Al-Quran ialah Abu Lahab, Abdul Uzza, Abu Lahab iaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia pak saudara Nabi SAW, sebelah ayah dia. Begitu juga isterinya wa imra'atuhu Ummu Jamil, isteri dia Ummu Jamil iaitu Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti dia masuk Islam lah nantilah kan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Lahab kan, tabbat yada abi lahabin wa tab, sampailah kepada akhir surah. Baik, itu yang disebut dalam Al-Quran. Adapun mereka yang disebut dalam hadis bahawa dia daripada ahli neraka adalah Abu Talib ya, pak saudara Nabi SAW, Abu Talib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib, apa nama bin Abu Talib, yang nama Abu Talib nama dia apa? Abu Talib nama dia Abdul Manaf. Abu Talib ni gelaran dia terkenal dengan gelaran Abu Talib. Jadi nama dia Abdul Manaf bin Abdul Muttalib nama dia. Jadi kalau orang tanya kamu Abu Talib nama apa? Abu Talib nama dia Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Kan? Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi kata ahwanu ahli nari azaban, mereka manusia yang paling ringan azab dia dalam neraka, yang paling ringan sekali adalah Abu Talib. Ya, wa huwa munta'ilun bin alaini. Dia memakai dua kasut ataupun dua sandal. Yaghli minhuma dimaghuhu, dengan dua kasut tadi daripada api neraka menggelegak otaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, di antara mereka yang ditentukan adalah hadis bahawa dia daripada ahli neraka ialah Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai, iaitu
Orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Dia ni sebelum tu dia pergi ke Syam. Sampai di Syam dia tengok orang Syam ni sembah berhala. Dia kata ni apa ni? Dia berkata ni Tuhan kami lah. Bila mana kami ada masalah, kami akan seru dia akan tolong kami. Kalau tak ada hujan, kami seru, dia akan turunkan hujan dan sebagainya. Maka kata Amr bin Luhai, oh ni bagus ni. Maka dia beli satu. Dia beli satu, mana dia bawa balik ke Mekah, dia kata ke orang Mekah ni lah Tuhan kamu semua. Maka dia lah orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Amr bin Luhai. Okay? Jadi nama dia Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Nabi SAW cerita tentang orang ni, Nabi kata, ra'aituhu, aku nampak dia, Nabi kata, dalam neraka Jahannam. Aku lihat dia dalam neraka Jahannam, yajuru am'a'ahu finnar, dia menyeret tali perut dia. Kan? Usus dia menyeret usus dia dalam neraka, kan? Jahannam, dalam neraka. Mana hadir riwayat oleh Al-Bukhari dan selainnya. Saudara. Kemudian kita baca dulu teman-teman. Kita bumi kita. Syekh di sini dalam tafsir, dalam huraian dia kepada kita yang kita baca ni, mengkafirkan ahli qiblah dengan maksiat. Kan? Boleh ke tak boleh ke kafirkan orang Islam yang buat maksiat tadi? Kan? Ahli qiblah. Jadi kata Syekh ni sebenarnya ahli qiblah ni siapa? Ahli qiblah ni mereka adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Yang mereka itu solat ke arah kiblat. Maka mereka itu tidak dikafirkan dengan melakukan dosa-dosa besar. Dan tidak dikeluarkan daripada Islam dengan perbuatan dosa besar itu. Dan mereka tidak kekal dalam neraka. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, okay? Fa aslihu bainahuma, dan jika dua puak berkalangan orang-orang beriman mereka itu berperang, maka kamu perbaikilah hubungan di antara mereka berdua, ataupun daripada dua kumpulan tersebut. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah apa ya? Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Sekejap Ustaz, carikan dalam surah mana? Okey. Dia lambat sebab kita tak ingat. Pernah menghafal tapi tak ingat. Okey. Iqtatalu. Ni surah Al-Hujurat. Surah tadi kita baca, surah Hujurat ayat 9. Surah Al-Hujurat ayat 9 ya. Saya sharekan di sini tu apa. Jika ada dua kumpulan orang beriman berperang, maka kamu hendaklah kamu semua islahkan di antara dua kumpulan tersebutlah. Itu ayat tadi kan. Okey, lagi kata Syekh Musami lagi di sini, dia datangkan ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sungguhnya orang beriman itu bersaudara, hendaklah kamu islahkan, perbaikilah hubungan di antara mereka, di antara saudara kamu yang bergaduh tadi. Jadi Allah sabitkan persaudaraan keimanan, ya, walaupun mereka tadi berperang. Dan berperang itu adalah dosa besar. Peperangan di antara orang beriman itu dosa besar. Jadi Allah masih sabitkan mereka itu sebagai orang beriman. Kalau mereka kafir, nescaya Allah Ta'ala akan nafikan ikhwah, persaudaraan keimanan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi lah, hadis kursi. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin khardal min iman fa akhrijuhu. Allah Ta'ala kata nanti di akhirat, nanti Allah kata barang siapa yang ada sebesar zarah iman dalam hatinya, maka hendaklah kamu semua keluarkan mereka daripada neraka, yakni daripada neraka lah, an-nar tadi kan. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bab dosa-dosa besar ni kan, yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah sebenarnya ada dua kumpulan lah. Ada dua kumpulan sesat dalam Islam yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, ataupun ilmu ahli sunnah wal jamaah, iaitu puak Khawarij dan puak Mu'tazilah. Puak Khawarij, mereka mengatakan tentang orang yang melakukan dosa besar ya,
Khawarij kata mereka melakukan dosa besar. Siapa Khawarij? Siapa kenal Khawarij? Khawarij maksud mereka yang memberontak, melawan, menentang pemerintah yang sah lah. Itu Khawarij. Dan mereka itu zahir pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, Khawarij. Tapi dia punya benih dia pun dah ada dah zaman Rasulullah tu kan. Zaman Rasulullah SAW tu dah ada benih dah. Apa dia benih dia? Satu orang yang apa, dia tak puas hati dengan pembahagian harta perang oleh Nabi SAW. Dia kata, i'dil ya Muhammad. Kan? Innaka la ta'dil. Lam ta'dil. Dia kata, berlaku adil hai Muhammad, sungguhnya engkau tidak berlaku adil. Maka kata, Nabi kata, celakalah engkau. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang nak adil? Ya? Jadi ini Khawarij. Khawarij ni diambil daripada perkataan kharaja, yang keluar. Khawarij ni dia punya plural lah. Singular dia kharijun. Plural al-khawarij. Jadi mereka yang keluar daripada mentaati pemerintah yang sah. Okey. Ataupun kita panggil golongan ekstremis lah. Ekstremisme agama. Gitu. Jadi mereka ini berpendapat ataupun mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar tu kafir, kekal dalam neraka. Dia kata orang buat dosa besar kafir, mengumpat orang kafir. Derhaka pada mak kafir. Ya kan? Bagi dia apa? Apa lagi? Caci maki orang beriman kafir. Bagi dia apa? Buat dosa besar semua jadi kafir bagi Pok Mu'tazilah. Keluar daripada Islam, mati kekal dalam neraka jahanam selamanya. Ini buat al-Khawarij. Ada pun buat Pok Mu'tazilah. Mu'tazilah diambil daripada perkataan i'tazala, ya'tazilu, i'tizal. Mu'tazilah ni mereka yang mengeluarkan diri mereka daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana pengasas dia Wasil bin Atha tu. Pengasas dia ni asalnya dalam belajar dengan Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Hasan Al-Basri ni ulama tabi'in. Okey. Jadi bila orang tanya Al-Hasan tentang apa nama pelaku dosa besar, adakah orang tu kafir? Maknanya ada memang orang yang buat dosa besar ni, maknanya dia ni macam mana? Dia ni kafir ke Islam ke? Kafir ke Islam? Tidaklah. Al-Basri kata orang buat dosa besar ni dia masih Muslim, kan? Dia tak kafir, kan? Dan kalau dia mati, urusan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak, Allah siksa dia. Kalau Allah nak, Allah ampunkan dia. Terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Wasil bin Atha ni tak puas hati. Dia kata mana boleh macam tu. Dia kata aku tak terima benda tu. Kan? Dia kata orang yang buat dosa besar bila dia ni tidak kafir dan tidak Islam. Kafir pun tidak, Islam pun tidak. Dia baina manzilatain. Manzilatun baina manzilatain ni. Dia berada di antara dua tempat. Di kafir pun tak, Islam pun tak. Dia tengah-tengah. Tetapi sekiranya dia mati, nanti bila dia mati di akhirat nanti dia masuk neraka, dalam neraka dia kekal. Dia kekal dalam neraka. Dunia dia tak kafir, tapi mati nanti dalam neraka, bila masuk neraka nanti dia kekal selama-lamanya. Itu kata Mu'tazilah. Jadi sebab tu dia kata sini Al-Mu'tazilah. Jadi bila Wasil bin Atha ni dia tak puas hati dengan pendapat, dengan jawapan Al-Hasan Al-Basri, dia pun bangun. Dia pergi duduk di tiang ujung sana, tiang masjid ujung sana, maka dia buat kelas dia sendiri, dia panggil orang mengajar, dia mengajar sendiri. Dia buat kelas dia sendiri. Maka dia kata Al-Hasan Al-Basri, ya'tazalana Wasil. Kan? Ya'tazalana, mana Wasil telah menjauhkan diri daripada kita. Jadi mana di setiap itulah terkenal golongan Mu'tazilah ni. Dari situlah Mu'tazilah mereka yang menyendiri ataupun menyisihilah diri daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kata Mu'tazilah, fa'ilul kabira kharijun 'anil iman. Laisa bimu'min wala kafir. Bi manzilatin baina manzilataini wa huwa khalidun fin nar. Orang yang buat dosa besar, kata Mu'tazilah, dia ni keluar daripada keimanan. Dia keluar daripada ruang keimanan. Dia ni tidak beriman dan tidak juga kafir. Iman pun tidak, kafir pun tidak. Dia berada di satu tempat, di antara dua tempat. Dan dia dari akhirat nanti dia kekal dalam neraka. Baik, ini pendapat dia, dua kumpulan yang sesat ni lah. Dua kumpulan sesat ni dalam Islam. Jadi Syekh kata macam mana? Kita nak menolak. Kita nak menolak, menjawab hujah dua kelompok yang sesat ini.
Yang pertama jawapan dia, mereka itu menyalahi bagi nas Al-Quran dan Sunnah. Perbuatan mereka menyalahi nas Al-Quran dan Sunnah. Yang keduanya mereka menyalahi ijma' as-salaf. Ijma' maksudnya kesepakatan as-salaf, yakni sahabah ataupun generasi awal umat Islam lah. Itu salaf. Kan? Apa makna salaf? Salaf ni generasi awal lah. Jadi kalau salafi mereka yang menisbahkan, menyandarkan diri kepada generasi awal. Jadi salah tak kita kata kita salafi, saya salafi? Tak salah lah. Kita nisbahkan kepada yang terbaik, walaupun kita tak baik. Gitu. Kita cuba berusaha untuk jadi seperti mereka, meniru perbuatan mereka, walaupun kita tak boleh jadi macam mereka. Baik, di sini Syekh Ibn Utsaimin contoh dulu berkenaan dengan hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum. Kita masih lagi dalam tu lah muka surat kita tu kan, tak pergi jauh lagi lah. Sebab saya baca apa yang dihuraikan oleh Syekh Ibn Utsaimin supaya maklumat kita lebih jelas lah. Kalau kita baca buku yang terjemahan ni saja, dia huraian dia tak pergi ke mana lah. Begitu kan, dia pergi kepada huraian. Dihuraikan oleh para ulama lah. Kita cuma baca dan kita terjemahkan, kita sebarkan lah. Begitu kan. Ini pandangan dan huraian ulama tadi lah. Jadi sebab tu penting bahasa Arab ni kita kena belajar kan. Kamu masa pelajar Darul Hazam, maksudnya bahasa Arab ni nombor 1. Dan begitu juga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun penting. Zaman sekarang ni tak dapat tidak bahasa dua bahasa ni dia beriringan. Bukan atas dia kehendak kita, tapi itulah dia, maksudnya perjalanan masa ini menunjukkan begitu. Bahawa bahasa Arab ni penting, bahasa Inggeris pun penting juga. Sebab kita nak interaksi untuk melebarkan sayap dakwah kita, maknanya kita mesti boleh menguasai bahasa, terutamanya bahasa Arab sebagai rujukan kita, dan bahasa Inggeris sebagai bahasa dakwah selain daripada bahasa Melayu kita kan. Kalau bahasa Melayu kita di kalangan orang Melayu je lah. Dia penggunaan bahasa Inggeris tu dia panggil penggunaan dah meratai seluruh alam sebagaimana bahasa Arab. Dia terpaksa lah kita mempelajarinya. Jangan ketinggalan lah. Kita ambil semua. Ilmu tu Allah Ta'ala punya, kita ambil belajar. Kan? Baik. Untuk dakwah lah, untuk dakwah. Jadi hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum, kan, jadi sahabat ni radhiyallahu anhum ni pun ada kelebihan yang sangat besar lah di atas umat seluruhnya, kan, di atas umat Islam, yang mana mereka ini telah melaksanakan dipanggil usaha dan kesungguhan dan jihad untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya, kan, sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, dan mereka memelihara agama Allah dengan menjaga kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada sudut ilmu, sudut pengetahuan, pengamalan dan pengajaran, sehingga mereka menyampaikan kepada umat ini ilmu yang sahih, ilmu yang benar, agama yang bersih, agama yang suci, yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada zaman kita hari ini ilmu itu sampai, dan mana kita mengamalkan ilmu itu dengan penuh keyakinan bahawa dia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji golongan sahabat radhiyallahu anhum ni dalam Al-Quran, dan dengan pujian yang terbesar, yang mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, sampai habis surah Al-Fath ini. Muhammad, kata Allah, adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, ya, mereka itu bersikap keras ke atas orang-orang kafir, ya, dalam peperangan, tidak ada tolak ansur lah. Tetapi mereka berkasih sayang di antara mereka. Engkau melihat mereka dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, mereka mengharapkan kelebihan kurniaan daripada Allah Ta'ala dan keridhaannya. Sampai kepada hari akhir surah Al-Fath itu cerita berkenaan dengan para sahabat, pujian Allah Ta'ala terhadap para sahabat. Dan Rasulullah SAW memelihara, menjaga kemuliaan para sahabat ni dalam sabdanya, ketika Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, dan jangan kamu semua mencela para sahabatku. Kalau kita punya kitab kita ni, okay, kitab kita ni muka surat 160 kan, 160. Okey.
La tasubbu ashabi, janganlah kamu semua mencaci sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, sekiranya seorang kamu menafkahkan seperti sebesar bukit Uhud emas, ya, ma balagha tidak sampai, kan, had seseorang mereka ataupun secupak seseorang mereka yang mereka nafkahkan, ataupun setengah cupak yang mereka nafkahkan. Cupak tu cupak. Cupak ni kita kata lebih kurang berapa kilo, 2 kilo lebih macam tu pun. 1 kilo macam tu lah makanan kan. Macam tu lah secupak tadi. Ya, satu cupak. Kalau kamu nak tahu, kamu nanti boleh Google. Tanya Mr. Google. Mr. Google ni pun ialah banyak benda dia boleh membantu kita. Kan? Jadi kena ada orang bimbing lah tengok Google ni. Ya, orang bantu kita, dia bantu kita mudah nak kenal. Contohnya secupak. Secupak ni sama dengan berapa gram. Tulis je lah. Secupak dan berapa gram gitu. Beras tadi atau makanan lah. Dia tak sampai setak. Kalau manusia selain para sahabat radhiyallahu anhum menafkahkan sebesar bukit Uhud emas. Mana ada orang memiliki sebesar bukit Uhud emas? Mana ada? Tak ada tak ada. Bukit Uhud dia besar emas. Mana ada orang ada emas macam tu? Kan? Jadi kalau dia nafkah, kalau ada dan dia nafkahkan satu bukit Uhud emas, tak sama dengan satu cupak ataupun setengah cupak yang dinafkahkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Gitu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hak para sahabat ini ke atas umat ini, kan, adalah hak yang besar lah, kan. Jadi maknanya apa yang mesti ditunaikan oleh umat Islam untuk memenuhi atau menjaga hak para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi maknanya apa yang kita kena lakukan adalah, pertamanya dia kata di sini, mahabbatuhum bil qalbi. Kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum dengan hati kita dan memuji mereka dengan lidah kita, ya kan, dengan apa yang mereka telah lakukan daripada kebaikan dan ihsan. Gitu, mencintai mereka yang pertama. Yang kedua, at-tarahumu alaihim wal istighfar lahum. Kita mendoakan kerahmatan untuk mereka dan keampunan untuk mereka. Dan kerana firman Allah Ta'ala dalam surah apa ya? Surah tersebut ni, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Jadi sini surah apa? Ya, surah apa? Okey, surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka manusia yang datang selepas mereka, ini selepas para sahabat. Selepas para sahabat, ya. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, mereka berdoalah, Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan. Wala taj'al, jangan kau jadikan, fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, perasaan khianat, benci, dengki, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Rabbana, Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sungguh engkau maha ra'uf, maha ra'uf ni maha lembut, pengasih, lagi maha penyayang. Ini yang kita kena buat ke atas untuk para sahabat. Sentiasa disebut para sahabat radhiyallahu anhum. Kan? Bila kita berdoa seperti ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 9 tadi, samalah seperti kita kita berdoa lah, kita telah mendoakan untuk para sahabat Nabi juga radhiyallahu anhum. Ini maksud dia yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi lah. Kemudian kita menahan lidah kita, menjaga lidah kita supaya tidak bercakap tentang apa-apa keburukan yang berlaku di kalangan para sahabat. Contohnya peperangan yang berlaku di antara mereka, kita jangan cakap, jangan kata sahabat ni tak boleh, ni tak. Maksudnya mereka itu semuanya radhiyallahu anhum. Jadi segala kesilapan yang mereka lakukan itu hanya sedikit nak berbanding dengan kebaikan yang mereka lakukan dengan begitu banyak, kan.
Dan kadang-kadang apa yang mereka lakukan tu yang hakikatnya adalah kesalahan, tapi sebenarnya adalah ijtihad yang mereka lakukan. Tapi mana yang sahihnya mereka, sebahagian mereka silap lah. Bila silap mereka dapat 1 pahala. Betul dapat 2 pahala. Gitu. Jadi maknanya juga berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, janganlah kamu mencela para sahabatku. Masuklah sahabat yang mana pun sekali lah. Tak boleh nak mencela. Tapi puak Syiah ni bukan takat cela sahabat. Lepas kata sahabat ni kafir tu, kita ada 2-3 orang ya. Tak kafir. Berarti lihat pula tentang hukum mencaci para sahabat Nabi. Hukum mencaci, hukum mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bagaimana dilakukan oleh puak Syiah. Puak Syiah kan, mereka mencaci, mencela sahabat Nabi lah. Mereka ni terbahagi kepada 3. Kan, hukum dia ni maknanya hukum mencaci para sahabat ni terbahagi kepada 3 bahagian lah. Yang pertama, bahawa mencaci mereka dengan sebab cacian itu boleh membawa kepada kufur. Kan? Baik, ayat subbahum bima yaqtadi kufrun aktsarahum aw an'am fasaqun. Jadi maknanya fahadha kufrun li'annahu takdzib lillah. Jadi mencaci para sahabat dengan menuduh para sahabat ni kafir, ataupun kebanyakan para sahabat kafir, ataupun keseluruhan para sahabat ni adalah orang-orang fasik. Jadi hukum celaan yang macam ni menyebabkan pencaci atau pencela ini jadi kafir. Kenapa? Kerana di situ terdapat pendustaan bagi Allah, mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah memuji para sahabat. Dan Allah Taala sebut Ridha radhiyallahu anhu tadi. Bahkan barang siapa yang syak, yang ragu pada kekufuran orang yang kata macam ni, ya. Jadi orang ni jadi kafir juga. Yang ragu dengan kekufuran mereka yang kafirkan para sahabat juga jadi kafir lah. Jadi ini yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Itu yang keduanya, bahawa mereka yang melaknati sahabat dan mencaci para sahabat. Tentang mereka yang macam ni, tentang kekufurannya ada 2 pendapat lah di kalangan para ulama. Kan? Kalau mengikut pendapat yang tidak mengkafirkan, wajib di rotan, dipukul dan dipenjara sehingga dia mati ataupun dia bertaubat daripada apa yang dia kata tadi. Itu pendapat, itu yang kedua lah. Yang ketiga, celaan terhadap sahabat yang menyatakan bahawa yang tidak merosakkan agama, yang tidak mengatakan sahabat kafir. Cuma contohnya mengatakan sahabat ni penakut, kedekut, kan? Ini tak jadi kafir. Ya? Ini tak sampai jadi kafir lah, tapi maknanya berdosa lah. Ditakzir, dilakukan takzir. Takzir macam mana? Dipukul ke, dipenjara ke, macam itulah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah menyebut tentang perkara ni dalam kitab dia As-Sarimul Maslul yang dinaqalkan oleh Imam Ahmad. Katanya la yajuz li ahadin, tidak boleh bagi seseorang untuk menyebutkan keburukan sahabat, dan tidak boleh mencela seorang pun di kalangan sahabat. Barang siapa yang melakukan demikian, maka diajar dia dengan adab lah. Maksudnya dia di rotan ataupun di penjara ataupun dibuang daerah, tak kisahlah macam mana. Jika dia bertaubat, okeylah. Kalau dia tak bertaubat, akan di rotan dan di penjara sehingga dia mati, ataupun dia kembali bertaubat. Gitu. Sudah masuk pula pada hak para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni muka surat 162. InsyaAllah kita sambung nanti pada muka surat 162 nanti insyaAllah. Termasuk daripada As-Sunnah juga mendoakan keredaan bagi keredaan Allah buat para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kat situlah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi masa akan datang. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.